tentang pembicaraan rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar setiap hari Jumaat jam 6 petang, tentunya di Manis FM Gaya Pantai Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk slot petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang keenam. Pembicaraan rukun iman yang keenam dalam kitab Safinatun Najah edisi yang Jawi, muka surat 2, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan keenam daripada 6 rukun iman. Percaya ini terjemahan kepada iman. Iman at-tasdiqul qalbi, percaya hati, membenar hati, mengaku putus di hati. Itu makna iman. Pembicaraan hak berkaitan dengan rukun iman. Jadi iman ni percaya hati, mengaku putus di hati pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana takdir Allah? Baik takdir Allah. Baik ni beriman seseorang hamba, beramal soleh seseorang hamba adalah takdir Allah. Dan jahatnya, apa dia jahat? Kekufuran seseorang hamba, melakukan kemaksiatan oleh seseorang hamba adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara baik, perkara yang jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muafaqah dengan ilmu, dan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ketentuan Allah pada azal, qada. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah dipanggil qadar. Jadi rukun iman yang keenam keluar 2 pegangan. Beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik yang berlaku, qada dan qadar Allah. Perkara jahat yang berlaku, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita, rukun iman yang keenam. Adapun adab percakapan syariah, yang baik daripada Allah, yang jahat, yang buruk datang daripada diri hamba sendiri. Itu adab percakapan.
Kemudian pembicaraan bab qada dan pembicaraan bab qadar sudah selesai saya membicarakan. Jadi 2 slot yang terdahulu saya membicarakan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar, pilihan hati seseorang hamba. Usaha kasbun itu adalah perbuatan hamba melakukan satu-satu perkara. Jadi sebelum daripada kita pergi kepada pembicaraan ikhtiar dan usaha, kita sudah permati dah di rukun iman yang ke-6 sekalian perkara qada dan qadar Allah. Terdetik di hati pun qada dan qadar Allah. Berkelip mata memandang pun qada dan qadar Allah. Bererti ikhtiar hamba. Terdetik di hati qada dan qadar Allah. Ikhtiar hati hamba memilih. Hati hamba memilih ni panjang dah lah. Sebelum hati hamba memilih, terdetik di hati pun qada dan qadar Allah. Kemudian hati memilih qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkelip mata memandang qada dan qadar Allah. Bergerak nadi di tangan kita qada dan qadar Allah. Usaha kita gerak diam pada melakukan satu-satu perkara, tentulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakiki dia. Tetapi sebagaimana yang saya sebut dah slot minggu lepas. Jadi slot minggu lepas tu slot yang ke-28. Minggu ini ni slot yang ke-29. Pada pembicaraan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita menyambung pembicaraan dalam kitab Safinatun Najah, adalah pembicaraan berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Jadi untuk slot yang ke-29 ni saya khulasahkan kembali pembicaraan slot minggu lepas, slot minggu yang terdahulu berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Kita berpegang rukun iman yang ke-6 jelas dengan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW sekalian perkara qada dan qadar Allah. Kemudian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ayat yang saya sentiasa baca ni ayat dalam suratul Fatihah lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab akidah satu Al-Quran terkandung dalam pengertian 7 dasar utama daripada 7 ayat dalam suratul Fatihah. Jadi satu Al-Quran akidahnya terkandung di dalam suratul Fatihah. Satu-satu surah yang wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang, menunjukkan besarnya kedudukan suratul Fatihah. Dipanggil Ummul Kitab, Ummul Quran, ibu induk kepada kitab, ibu induk kepada Al-Quran. Jadi cukuplah saya ambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Jelas dalam suratul Fatihah menyandarkan sembah tu kepada hamba. Menyandarkan minta pertolongan tu kepada hamba. Maka wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakikinya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tauhid uluhiyah, rabbil alamin tauhid rububiyah. Mengesakan perbuatan Allah, mengesakan Allah pada perbuatan. Kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah, termasuk diri hamba memilih dan mengabdikan diri akan Allah, termasuk diri hamba memilih dan memohon pertolongan kepada Allah. Ianya tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ianya tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan akidah ayat Al-Quran. Jelas akidah Al-Quran dan hadis Nabi rukun yang ke-6 sekalian qada dan qadar. Kita pun imani, kita pun berpegang. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ayat menyandarkan perbuatan kepada hamba, kita imani, kita berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakikinya, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun akidah Jabariyah, saya sebut dah terdahulu akidah Qadariyah. Akidah Jabariyah langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Maka bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dalam Al-Quran banyaklah ayat yang memerintah seseorang hamba melakukan ketaatan, melakukan perkara yang baik. Ayat Al-Quran melarang daripada melakukan kemaksiatan, kejahatan. Jadi kalau ayat Al-Quran menyuruh dan menyuruh melakukan kebaikan, ayat Al-Quran melarang daripada melakukan kejahatan kepada siapa? Kepada hamba. Bila Allah memerintah hamba dalam ayat Al-Quran, bila Allah melarang akan hamba pada ayat Quran, pastilah hamba ada peranan. Apa peranan hamba? Ikhtiar dan usaha. Maka wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Kalau langsung tidak berpegang, hamba ada ikhtiar dan usaha, Allah perintah kepada siapa? Allah larang kepada siapa? Kepada hamba yang ada ikhtiar dan usaha. Walaupun pada hakiki itu usaha hamba tetap qada dan qada Allah, tapi Jabariyah tidak berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, akidah yang terpesong daripada akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hakikinya memang Jabariyah, pada hakikinya memang segala-gala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Qadariyah pula, apabila ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba, akidah qadar dia terlajak pula. Akhirnya pilihan dan perbuatan hamba mutlak hak hamba. Bukan lagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya letakkan kudrah tenaga di hamba, letakkan keupayaan di hamba, kemudian bukan lagi Allah yang melakukan, hamba memilih secara mutlak sendiri-sendiri, hamba berusaha secara mutlak sendiri-sendiri, yang bukan lagi qada dan bukan lagi qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berhasil usaha hamba pun bukan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Akidah qadar ini jelas terpesong daripada akidah Alhamdulillahirabbil alamin dan jelas terpesong daripada rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang mana akidah Qadariyah ini lebih sesat daripada akidah Jabariyah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang hamba ada pilihan dan hamba ada perbuatan, walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlussunnah berpegang pada zahir hamba ada pilihan dan perbuatan, pada batin hakiki kembali kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah langsung tidak ambil hak ayat Al-Quran yang pada zahirnya menyandar pada hamba, hanya ambil pada batin hakiki. Qadariyah hanya ambil ayat Al-Quran yang menyandarkan perbuatan pada hamba, hak zahir, langsung tidak ambil hak ayat yang menyatakan sekalian qada dan qada Allah, hak batin hakiki. Jadi Jabariyah ambil hak batin, tolak hak zahir. Qadariyah ambil hak zahir, tolak hak batin. Kedua-duanya hanya beriman dengan setengah daripada ayat Al-Quran, tidak beriman dengan setengah ayat Al-Quran yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Adakah patut beriman oleh mereka dengan setengah kitab dan kufur dengan setengah kitab? Jadi Jabariyah beriman segala-gala qada dan qadar Allah. Ayat yang menyandar kepada hamba tidak diimani. Itu beriman dengan setengah kitab. Kufur dengan setengah kitab. Qadariyah beriman dengan ayat yang menyandarkan perbuatan kepada hamba. Tidak beriman dengan ayat hak berkaitan dengan sekalian datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah beriman dengan satu kitab Al-Quranul Karim,
ayat yang menyatakan siang qada dan qadar diimani, itu batin hakiki. Ayat yang menyandarkan perbuatan hamba imani juga. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Walaupun pada batin hakiki, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kena amati pula lah seperti saya sebut minggu lepas. Kita ahli sunnah ni dia sebut secara ringkas. Hamba ada pilihan dan perbuatan seperti qadariyah, tetapi tidak berkah. Adapun qadariyah, pilihan dan perbuatan hamba berkah. Jadi hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi tak berkah. Hamba ada pilihan dan perbuatan seperti qadariyah. Seperti qadariyah hanya pada zahir. Pada batin hakiki tidak seperti qadariyah. Sebab qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak, pilihan dan perbuatan hak hamba. Ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan bukan mutlak, hanya pada zahir. Pada batin hakiki, pilihan dan perbuatan hamba qada dan qadar Allah, berhasil usaha hamba qada dan qadar Allah. Jadi bunyi sama. Ini kena amati. Ada juga mereka yang mengaku ahli sunnah wal jamaah terpesong dalam memahami apa maksud. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi perbuatan hamba tak berkah. Berhasilnya usaha perbuatan hamba, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, hamba ada pilihan dan perbuatan disamakan dengan qadariyah. Tapi tidak berkah sama sekali. Qadariyah, perbuatan hamba yang berkah pada menghasilkan. Jadi disebut ahli sunnah wal jamaah, hamba ada pilihan dan perbuatan seperti qadariyah. Tapi bukan seperti qadariyah yang sebenar-benar. Sebab qadariyah, pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba. Zahir dan batin serta usaha hamba yang memberi berkah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir. Pada batin hakiki, pilihan dan perbuatan hamba balik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berhasil usaha hamba qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni memang ada dua golongan. Ada golongan yang hanya ambil batin, Jabariyah, dia tidak berpegang dengan hak zahir. Dan ada golongan yang berpegang hak zahir, Qadariyah, tidak berpegang hak batin. Sekarang ni timbul kedua-dua golongan. Golongan yang terkadang terundur pada akidah Jabariyah, hanya berpegang batin sahaja, sekalian qada dan qadar Allah. Terkadang disalah pengajian. Dia membicarakan berkaitan dengan batin hakiki, tetapi tidak berpegang sebagai hak zahir. Yang mana kerana mereka terkadang pergi kepada pembicaraan kitab-kitab tasawuf haqiqah. Saya sentiasa menyebut, kita ahli sunnah wal jamaah, berpegang pada zahirnya hamba ada pilihan dan perbuatan. Pada batin, pada hakiki, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah. Memang saya sentiasa mengulangi. Pada batin hakiki, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah. Tapi bukan kita sampai kepada maqam hakiki. Kita hanya bicara pada zahir, hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang di akidah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Pada batin hakiki, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qada Allah. Itu cerita pada batin hakiki, tapi bukan bererti sampai maqam hakiki. Adapun dalam kitab tasawuf haqiqah, mereka membicarakan golongan-golongan yang terpilih, yang diangkat darajah di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kepada maqam hakiki, sampai kepada maqam fana, maqam musyahadah, maqam ahlil kashfi, maqam awliya. Maka mereka duduk maqam hakiki. Di basirah mereka tidak ada melainkan hanya qada dan qadar Allah
Subhanahu wa ta'ala. Di basirah mereka tidak ada melainkan af'alullah. Itu sampai maqam hakiki. Tapi kita duduk maqam syariah. Jangan kita lakon maqam hakiki. Maqam hakiki itu Allah yang letakkan. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sampai maqam hakiki ni? Para-para sahabat radhiyallahu anhum. Para-para awliya rahimahumullah. Mereka yang sampai maqam hakiki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cerita pada hakikinya pilihan dan perintah hamba, qada dan qadar Allah. Tapi kita duduk maqam syariah. Bila kita duduk maqam syariah, kita wajib berpegang di akidah kita. Kita sebagai hamba ada pilihan dan perbuatan. Kalaulah gilakun. Gilakun-lakun. Maknanya tak ada pilihan dan perbuatan. Tak ada pilihan dan perbuatan. Mu Tuhan. Itu akidah Jabariyah. Itu adalah akidah Jabariyah. Tak ada mu Tuhan. Kita maqam syariah. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab maqam kita, maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maqam kita. Maqam syariah. Maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun maqam awliya, maqam la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni jangan lakon. Ni kena cermat. Nak mengaji kitab tasawuf haqiqah, pastikan guru yang berguru, guru yang mursyid. Pastikan guru yang mursyid ni guru yang alim ilmu fardu ain. Pastikan kita nak belajar tasawuf haqiqah ni, kita sendiri ilmu fardu ain syariah, tauhid, fiqh, tasawuf serta amal syariah kita lengkap. Itu hak kewajipan kepada kita. Sebelum kita nak belajar kitab tasawuf haqiqah, kitab hikam, kitab ad-durun nafi, kitab al-manhalus safi contohnya. Itu cerita bab maqam awliya, maqam musyahadah, maqam mukasyafah. Itu kena faham molek. Kita bicara sekarang untuk sah iman. Kita bicara qada ni rukun iman. Apa di iman? Membenar hati. Mengaku putuh di hati. Adapun cerita bab maqam awliya, itu maqam ihsan. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bicara sekarang, bicara iman, bicara tauhid. Tauhid syariah dipanggil. Kita bicara iman, kita bicara tauhid syariah, kita bicara makrifah permulaan agama. Adapun itu bicara maqam ihsan, bicara tauhid syuhudi, bicara makrifah khassah, makrifah awliya. Ni sidang pendengar, mungkin saya tak panjanglah cerita. Tapi sidang pendengar untuk keadaan sekarang ni ada bagai-bagai aliran. Sidang pendengar kena khusus jugalah memahami perbezaan antara iman dan maqam ihsan, antara pembicaraan tauhid syariah dengan tauhid syuhudi, pembicaraan antara makrifah ammah, makrifah permulaan agama dengan makrifah khassah, makrifah awliya. Bicara bab syirik syariah, bicara bab syirik syariah, sama ada syirik yang jali, kapi, ataupun syirik yang khafi, syirik yang sari, yang kecil, itu bicara bab syariah. Dia ada bicara syirik khafi pada maqam, pada sir, dan syirik khafi pada haqiqah. Itu bicara bab lain. Mungkinlah saya tidak akan memanjangkan, tapi sedang pendengar tetap kena amati dalam apa yang saya bicarakan ni. Sebab timbul golongan-golongan yang salah pengajian, akhirnya terundur kepada akidah Jabariyah. Sebab tu dalam kitab ad-durun nafi, kitab tasawuf haqiqah, ada setengah-setengah negeri memang langsung tidak membenarkan baca kitab ad-durun nafi. Dan kitab ad-durun nafi di awal kitab, pada pembicaraan ikhtiar dan usaha, didatangkan 3 aliran. Satu ahli sunnah wal jamaah, satunya qadariyah, satunya jabariyah, satunya mazhab ahlil kashfi. Tengok. Dia datang 4 aliran, 4 mazhab. Ahli sunnah wal jamaah, qadariyah,
Jabariyah, kemudian mazhab Ahlil Kashfi. Siapa mazhab Ahlil Kashfi? Orang duduk maqam awliya. Siapakah mazhab Jabariyah? Hak ni termasuk mereka yang nak lakonkan maqam hakiki, maqam awliya. Tak ada kita mu Tuhan. Jabariyah ni dan kita Alun Nafi menyatakan akhirnya Jabariyah akan tunduk kepada kafir zindik wal iyazabillah. Akan tunduk pada kafir zindik. Mu Tuhan. Deraka pada ibu bapa, Tuhan belaka. Orang merompok mencuri, Tuhan belaka. Akhirnya menafikan hukum syariah, tunduk pada kafir zindik wal iyazabillah. Ini kena cermat. Kita wajib berpegang di akidah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi sekarang kita bicara bab iman. Bicara bab i'tiqad. Percaya di hati, berpegang kejap di hati. Adapun syuhud di hati, pandang di hati, di basirah, zauq, kecap di basirah, tadi itu maqam awliya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara bab iman, kita bicara bab i'tiqad, kita bicaralah bab iman dan i'tiqad. Bukan bicara pandang di basirah, rasa di basirah. Basirah ni mata hati. Syuhud di zauq di basirah. Itu tak kena dah tu. Dia sudah tukar medan, tukar pembicaraan. Kita bicara bab iman, bicara bab i'tiqad. Yang kita nak dalam kehidupan kita syariat ni, kita kena sentiasa. Kita sentiasa muhasabah. Kita sentiasa tafakkur, fikir berkaitan dengan ilmu agama kita yang menjadi penyuluh. Ilmu agama yang menjadi penyuluh. Kita kena sentiasa muhasabah. Kena sentiasa tafakkur, berfikir. Ilmu sebagai penyuluh perjalanan agama ni lengkap ke tidak? Ilmu tauhid kita fardu ain lengkap ke tidak? Ilmu fiqh fardu ain kita lengkap ke tidak? Ilmu tasawuf fardu ain kita lengkap ke tidak? Tu yang kita nak kena pandang. Nak kena muhasabah. Nak kena fikir. Nak pandang basirnya atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beriman dan berpegang. Hati memang lalai. Tapi yang kita nak kena muhasabah, tafakur, jangan lalai adalah berkaitan dengan ilmu sebagai penyuluh. Kemudian apabila ada ilmu sebagai penyuluh, bagaimana pula amal kita? Tu nak sentiasa muhasabah. Saya tafakur amal zahir kita macam mana? Amal hati kita macam mana? Tu nak kena muhasabah, nak kena tafakur. Kemudian kita nak kena muhasabah, tafakur pula macam mana ilmu penyuluh untuk agama anak isteri kita. Ilmu sebagai penyuluh untuk agama anak isteri kita. Untuk memastikan anak isteri kita menjadi orang yang orang Islam, yang beriman, yang ihsan, yang muhsin. Nak melengkapkan bahagian agama ni. Anak kita, isteri kita, tauhid, fiqh, tasawuf lengkap ke tidak sebagai penyuluh untuk memastikan anak isteri kita beriman dan beramal soleh, taat zahir dengan ilmu penyuluhnya ilmu fiqh yang lengkap fardu ain, taat batin dengan ilmu tasawuf yang lengkap fardu ain. Tu yang nak kena muhasabah, nak kena tafakur. Adapun nak pandang di hati akan af'alullah, itu bukan kewajipan kita. Yang mana terkadang hak timbul pandang di hati, syuhud di hati ni, ini orang yang fardu ain sendiri, tauhid pun tak lepas. Itu bicara diri sendiri. Anak isteri macam mana? Itu yang kita nak muhasabah, nak tafakur. Hak bab basirah, itu atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita imani, kita berpegang di akidah sekalian qada dan qadar. Dan kita imani, kita berpegang di akidah, kita sebagai hamba ada pilihan dan ada perbuatan. Wajib imani, wajib berpegang di akidah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakiki pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jangan nak buat lakon tadilah. Mu Tuhan. Semayang ni, mu Tuhan. Tak ada hamba. Itu terundur pada akidah Jabariyah. Sembahyang, membaca
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami akan dikau kami sembah. Mu Tuhan kok mana? Akan dikau kami minta pertolongan. Mu Tuhan macam mana? Fatihah akan laknat kembali. Sembahyang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang dengan akidah Jabariyah. Tak ada mu Tuhan, tak ada. Kita sebagai hamba ada pilihan. Kita sebagai hamba ada perbuatan. Gerak diam ni kita memilih dan kita yang melakukan. Wajib imani, wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kena cermat sikitlah sebab kadang-kadang timbul dalam pengajaran-pengajaran kalau tidak rasa, tidak ingat akan af'alullah. Maknanya kalau memasak, ingat garam gula lah yang mengsedapkan rasa. Ini tak ada akidah, ni tak ada tauhid. Bila berjumpa dengan doktor, lega. Tengok obat, lega. Tak lega dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun dipanggil akidah yang terpesong. Masih lagi merasai kuasa makhluk. Tidak merasai kekuasaan Allah. Memanglah kita rasa kita yang bertenaga gerak diam. Tak ada salah tu. Tidak rasa kuasa Allah. Masih lagi ada kuasa, masih lagi rasa kuasa diri. Hak tu hanya Islam pada IC. Tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa zauq itu maqam awliya. Kita maqam syariah. Memanglah kita rasa gerak diam. Pilihan dan perbuatan kita. Bukan kita rasa saja. Bukan kita wajib berpegang pilihan hamba, perbuatan hamba sendiri. Walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan ni dia mudah-mudah menafikan tauhid dan iman orang-orang yang beriman hanya kerana tidak merasai, tidak ingat akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu laginya nak kena amati. Jadi insya-Allah untuk slot minggu ini, slot yang ke-9, selesailah saya bicara. InsyaAllah slot yang minggu depan, slot 30 tu saya nak khulasah kembali. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu laginya, hak ni pun saya sentiasa sebut dalam kuliah, dalam slot pembacaan qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar itu pegangan kita. Adapun percakapan kita, kita menyandarkan kepada asbab, itu tidak salah. Makan nasi, alhamdulillah, kenyang. Minum air, hilang dahaga. Kemudian apa lagi lah? Dan lain-lain lah. Pisau tajam, luka, putus. Api kuat, panah, hangus. Makan obat, alhamdulillah jadi sihat, sembuh penyakit. Kita cakap seumpama tu. Itu hanya cakap asbab. Pegangan kita tak sudah bahas dah. Kenyang ke, hilang dahaga ke, luka, putus, panah ke, sembuh ke, sihat ke, tetap dah. Rukun iman yang ke-6. Sekalian qada dan qadar Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Allah yang mengenyangkan, Allah yang menghilangkan dahaga, Allah yang meluka memutuskan, Allah yang memanaskan, Allah yang menyembuhkan penyakit. Itu pegangan kita. Cakap sebab tak salah sama sekali. Dalam ayat Al-Quran banyak Allah Ta'ala menyandarkan kepada asbab. Dalam hadis Nabi SAW pun banyak Nabi menyandarkan kepada asbab. Dalam kitab-kitab pun menyandarkan kepada asbab. Dan itulah percakapan harian kita. Kita menyandarkan kepada asbab. Tadilah, makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga. Tiba-tiba, pengajaran yang terpesong, yang sangat sesat. Akhirnya, mengkafirkan, mensyirikkan orang yang hanya bercakap asbab. Kena selera molek hari ni. Makan nambah, kenyang. Kamu tak ada Tuhan. Kamu berpegang makan banyak mengenyangkan. Kafir, syirik kamu. Ini pengajian yang sangat salah, yang sangat sesat. Telang obat contohnya. Telang Panadol Suti, hilang pening kepala. Kamu ni kafir, syirik. Kamu tak ada Tuhan. Kamu berpegang
obat Panadol yang menghilangkan sakit kepala. Hak ni betul-betul ajaran yang salah, pengajian yang sesat. Itu hanya percakapan asbab. Dipanggil percakapan isnad majazi dalam ilmu ma'ani. Isnad majazi. Sandar sementara kepada asbab zahir. Sandar sementara kepada adah. Makan kenyanglah adahnya. Telan Panadol hilang pening kepala. Itu hanya cakap adah. Pegangan-pegangan tetap dah. Sekalian qada dan qadar. Allahu Akbar. Orang yang pernah berguru-guru yang salah seumpama ni, berguru-guru yang sesat seumpama ni, akhirnya dia mudah-mudah mengkafirkan orang mukmin yang lain, mensyirikkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik. Man kaffara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, maka sesungguhnya dia telah jadi kafir. Siapa yang dikafirnya? Orang yang mengkafirkan orang mukmin yang lain, yang hanya bercakap asbab, yang tidak salah. Quran pun menyandarkan pada asbab, hadis pun menyandarkan pada asbab, dalam kitab-kitab pun menyandarkan pada asbab, cakapan harian pun menyandar pada asbab. Tiba dihukumkan kafir, dihukumkan syirik. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, sesungguhnya telah menjadi kafir. Dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Sesiapa sahaja yang berkata bagi saudaranya, ya kafir, wahai kafir, kamu ni kafir, maka sesungguhnya Nabi kata, jatuhlah kafir itu ke atas salah seorang daripada keduanya. Kalau yang dikafir itu kafir sungguh, kafirlah dianya. Dia ambil Al-Quran, dia pijak Al-Quran, dia kencing atas Al-Quran, dia menghina Al-Quran. Memang perbuatan tu kafir. Kafirlah dianya. Memang kafirlah. Itu perbuatan menyebabnya dia kafir. Tapi kalau hanya bercakap asbab, hanya sandar kepada adah, dihukumkan kafir, maka yang mengkafir itu jatuh hukum kafir, habis pahala amal ibadah yang dilakukan terdahulu, mati dan kafir sama tu kekal neraka selama-lamanya. Orang yang kafir dengan sebab mengkafirkan orang mukmin yang lain ni, wajib dipisahkan dengan pasangan suami isteri. Dalam tempoh iddah, umpama 3 kali suci, belum lagi bertaubat, maka tercerai dengan sendiri suami isteri yang salah seorang jadi kafir tadi. Dia kalau bersama juga berzina sampai ke mati. Ini kafir murtad ni sekeji-keji jenis-jenis kafir. Kafir Yahudi, kafir Nasara, kafir sembah berhala, kafir Majusi sembah api, kafir murtad lah kafir yang paling keji. Dan murtad yang paling banyaknya murtad daripada percakapan. Contoh yang pertama dalam kitab, murtad kerana percakapan adalah kerana mengkafirkan orang mukmin yang lain. Kenapa dia mengkafirkan? Hanya kerana bercakap asbab yang memang tidak salah. Saya sebut tadi ayat Al-Quran, hadis Nabi. Mungkin tak sempatlah saya datangkan satu-satu ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sempatlah. Tu boleh tengok dah dalam pengajaran-pengajaran yang lain. Saya biasa sebutlah ayat Quran menyandar pada asbab ayat mana, hadis menyandar pada asbab hadis mana. Cuma biasanya saya dalam kitab-kitab fiqh tu lah. Saya biasa buat contoh dalam kitab-kitab fiqh. Dalam kitab fiqh kita bicara bab air. Air berubah dengan sesuatu. Berubah dengan tanah, berubah dengan daun kayu, berubah dengan buah kayu, berubah dengan teh, berubah dengan Milo. Walha, yang merubahkan air bukan tanah, bukan daun kayu, bukan buah kayu, bukan teh, bukan Milo. Yang merubahkan air adalah perbuatan Allah. Tapi ada tak dalam kitab fiqh berubah air kerana tanah ada perbuatan Allah? Tak ada, kitab fiqh dah sebut pun. Tanah yang mengeruhkan air. Daun kayu, buah kayu yang merubahkan air dan telaga kalau zaman dulu. Teh Milo lah yang menyebabkan berubah air. Tak ada sebut perbuatan Allah. Itu contoh. Tak ada dalam kitab fiqh sebut qada pada pembicaraan hukum fiqh. Banyak lagi lah. Dalam kitab fiqh air musyammas, air dipanaskan oleh kepanasan matahari. Air musyammas, air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari.
matahari makhluk. Tidak boleh menjadikan air itu panas. Yang menjadikan air panas tu perbuatan Allah. Tapi dalam kitab fiqh, matahari yang memanaskan air. Ada dalam kitab fiqh sebut, panas air adalah qada qadar. Tak ada. Kitab fiqh sebut, matahari yang memanaskan air. Oh, banyak lagi lah. Dalam kitab fiqh tidak ada menyandarkan kepada qada dan qadar. Sandar kepada asbab je lah. Air yang menyucikan najis. Istinja dengan air menyucikan najis. Istinja dengan batu ataupun tiap-tiap benda yang kasar yang boleh menghilangkan air najis. Bukan air yang menyucikan najis. Bukan batu yang menghilangkan air najis. Bukan tisu yang menghilangkan air najis. Itu semua perbuatan Allah. Tapi dalam kitab fiqh tak ada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ni. Sangat sedih lah. Sebab pengalaman saya jumpa ramai orang tua yang berguru-guru yang salah, guru yang sesat. Akhirnya, mudah-mudah mengkafir orang mukmin, mensyirikkan orang yang mentauhidkan Allah. Hanya semata-mata kerana percakapan asbab yang memang tidak salah. Itulah. Kena ambil pengajaran molek. Dan kalau ada orang yang terdahulunya buat seumpama tu, wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kena minta maaf kepada seseorang yang dikafirkan, disyirikkan. Sebab itu dipanggil dosa dengan anak Adam pada perkara agama. Dosa anak Adam ni ada pada perkara agama, pada diri, pada harta, pada maruah, pada kehormatan. Tapi dosa dengan anak Adam pada perkara agama lah. Dosa dengan anak Adam yang paling berat sekali. Kena minta maaf seorang-seorang orang yang pernah dikafirkan, pernah disyirikkan kerana berpunca daripada salah pengajian dengan guru yang sangat-sangat salah, yang sangat-sangat sesat. Mudah-mudah mengkafir, mensyirikkan hanya percakapan asbab yang memang tidak salah. Itu dipanggil percakapan isnad majazi. Sandar kepada asbab zahir. Sandar sementara. Hakikinya kita orang yang beriman, orang yang ada akidah, pastilah berpegang segala-gala perkara yang berlaku, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti berpegang keesaan Allah pada perbuatan. Yang perbuat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tak berkah sama sekali. Bukan makhluk tak berkah sama sekali. Bahkan pilihan perbuatan makhluk itu sendiri adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah lah. Saya pun kadang-kadang bicara perkara ni rasa lain sikit lah. Sebab rasanya. Sebab teringat kepada mereka-mereka yang salah pengajian. Bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbetul balik pengajian. Lepas tu kena buat pengajaran molek. Nak belajar ilmu tauhid ni, pastikan guru yang berguru dan guru yang mahir. Bukan yang hanya membaca sendiri. Jadi untuk slot minggu hadapan, slot yang terakhir lah insya-Allah, slot yang ke-30, saya akan mengkhulasahkan kembali pembicaraan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum berpindah kepada pembicaraan yang kemudiannya hak dalam kitab Safinatun Najah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari menimba ilmu tentang perbicaraan rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar setiap hari Jumaat jam 6 petang. Tentunya di Manis FM, Gaya Pantai Timur.